oleh sahabat-sahabat mana cara dia buat. Okey, dan kita ikut urutan tu. Mudah-mudahan kita ikut sunnah ni, sama ada sunnah Rasulullah ataupun asar sahabat, kita dapat pahala yang berlipat kali ganda. Okey, sama-sama kita niatkan. Yang pertamanya adalah kita buat acara ni, khatam Quran ni adalah kerana Allah, bukan kerana ada unsur-unsur lain, riya, unjuk, takbur, sum'ah dan sebagainya. Kita buat tetapi memakan amalan pahala kita. Jadi kita buat ni adalah kerana Allah. Yang kedua, kita hadiahkan bacaan kita ni kepada diri sendiri, kepada ayah dan ibu kita, keluarga kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, sahabat andai, jiran tetangga dan seluruh kaum muslimin, muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kita sedekahkan. Dan sedekah ini tidak kurangkan sedikit pun berbanding dengan ini bezanya manusia dengan Allah. Manusia apabila sedekah dia akan kurang milik dia, tetapi orang yang kita sedekahkan dapat apa yang kita miliki tadi. Tapi dari segi Allah pahala, kita sedekahkan pada orang, Allah tak kurangkan sedikit pun pahala kita, bahkan dia tambahkan pada kita, dan orang yang dapat sedekah pahala kita tu tidak dikurangkan sedikit pun. Itu hebatnya Allah. Begitulah ganjaran pahala, tidak terkira oleh kita. Perkataan pahala pun tidak terkira oleh kita. Kita kata dapat satu pahala ni tak tahu besar mana. Paling kecil Nabi sebut adalah ditunjuk pada sahabat adalah sebesar satu qirah. Satu qirah bermaksud adalah sebesar gunung Uhud. Itu baru satu pahala. Bayangkanlah kalau kita baca Quran ni satu huruf, alif, satu huruf je, dah dapat 10 pahala. 10 pahala itu di bulan biasa, satu pahala. Bayangkan di bulan puasa, satu huruf digandakan sekurang-kurangnya satu, biasanya 700, dan Allah tambah lagi dengan berlipat ganda yang kamu tak boleh jangkau CV dia. Boleh tak kita ukuran dengan kalkulator kita? Tak terjangkau. Itu baru satu huruf. Bayangkan alif, lam, mim, 3 huruf. Bayangkan satu Quran. Nanti saya sebutkan berapa huruf Quran ni semuanya yang kita dah baca tamatkan ini. Jadi kita sedekahkan niat kita kepada Allah dan para arwah. Lepas tu kita akan sama-sama mulakan baca Quran ni dengan Al-Fatihah. Tadi Al-Fatihah kita baca mulakan majlis. Sekarang ni kita akan buka Fatihah untuk memulakan khatam Quran. Lepas tu kita bila dah dibaca, mungkin saya tak tahu, mungkin tak diaturkan, disusun. Siapa yang baca pertama, kedua, surah Al-Duha, lepas tu turun-turun, dah disusun. Tak ikut. Jadi nak ikut macam mana ni? Ke kanan kiri gitu. Dari depan kanan kiri, lepas tu kanan kiri. Boleh? Boleh. Okay, kita ikut macam tu. Bermula daripada surah Al-Duha, kita baca dengan penuh tartil dan tajwid dan tak perlu tarannum. Tartil dan tajwid. Tartil ni dengan betul dan jelas, tajwid tu dengan makhraj yang tepat. Lepas tu di akhir setiap surah tu, di akhir ayat terakhir kita sama-sama baca. Kita sama-sama baca. Lepas tu sambung dengan perkataannya la ilaha illallah wallahu akbar, maka orang sedunia akan mulakan surah baru. Surah di bawah surah Al-Duha. Terus di akhir sekali 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu nas, kita baca sama-sama. Baca sama-sama. Di celah-celahnya tu ada la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Menandakan kita dah tamat Quran dan kita dah mulakan balik Quran. Jadi keseimbangan tu sentiasa nak bersambung. Jadi tak boleh berhenti. Jadi kita terus. Itu untuk panduan berkhatam Quran. Sekarang saya hanya sedikitkan tentang Quran. Apa itu Quran? Kita ringkas je Quran tu adalah wahyu daripada Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril khusus kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan ke seluruh umat sampai ke kiamat. Dia ada 4 kategori kemudahan. Quran tu adalah wahyu tu itulah Quran. Dari Allah, artinya perkataan Allah, kalamullah. Perkataan Allah sendiri. Baru satu patah perkataan Allah. Sebanyak-banyak Quran ni baru satu patah perkataan Allah. Bayangkan Allah kalau dia nak marah macam mana, merepek macam mana, itu perkataan Allah, baru satu patah perkataan Allah, Al-Quran. Kalimat-kalimat yang indah dari Allah. Bukannya rekaan ciptaan manusia
dinukil ataupun dicipta, direka agak-agak mengigau, bukan. Ini memang khusus dari Allah yang diturunkan dari Lauh Mahfuz. Nabi ambil dari Sidratul Muntaha, bawa turun ke langit dunia dan terus ke kita sekarang ni, sampailah kita boleh pegang. Inilah satu-satunya mukjizat yang kita boleh pegang sampai ke kiamat. Sedangkan mukjizat masa Nabi tak boleh kita nak tengok, nak pegang dan sebagainya. Sebab masa tu dia panggil mukjizat zaman ni. Sekadar masa tu saja orang boleh lihat. Nabi belah bulan orang boleh lihat. Masa tu saja. Nabi keluarkan air daripada celah tangan. Masa tu saja. Pokok bercakap, batu bagi salam, mimbar menangis. Semua tu mukjizat hanya masa tu saja boleh lihat. Tetapi inilah satu-satunya mukjizat yang kita boleh pegang, lihat dan sebagainya. Okey, Al-Quran satu-satunya panduan kita. Okey, diturunkan melalui malaikat Jibril, bermaksud malaikat lain tidak ada kena mengena. Satu saja malaikat, penghulu malaikat ni saja yang ambil naik dan turun, nukil daripada Allah, bawa turun dengan gaya bahasa Arab. Bahasa Allah kita tahu macam mana, tetapi diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Itu mulianya bahasa Arab. Sebab penuh dengan bahasa Arab yang nanti saya sebut, penuh dengan ilmu yang saya belajar saja pun 194 ilmu. Yang tak belajar lagi tak tahulah. Itu baru saya belajar kat Indonesia. Kalau saya pergi belajar kat Cairo, Mesir, lagi banyak. Dengan nahwu, sharaf, qawaid dan sebagainya. Kita sebut dia tajuk-tajuk besar. Sebenarnya dia ada rinci-rinci ada lagi. Okey, terus bayang, badik, ma'ani semua ada. Okey, terus Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain dia tak sebut Quran. Dia sebut suhuf ataupun kitab biasa. Suhuf tu lembaran-lembaran. Ada 3-4 line, ada 5 line, ada yang berbentuk sedikit-sedikit bab saja, bab puasa saja, bab zakat saja. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad disebut Al-Quran ataupun Al-Kitab, penuh dengan segala panduan. Yang saya kerincikan, saya tulis sikit lagi. Untuk kita selamat dunia akhirat, itu umumnya. Tapi penuh dengan tu. Dan terus dia adalah untuk segala umat, bukannya umat-umat tertentu saja. Sedangkan nabi-nabi lain turunnya kitab untuk umat dia saja, bukannya seluruh umat. Umat dia saja. Nabi Nuh pada umat dia saja. Nabi Isa umat dia saja. Nabi Nuh umat dia saja. Tapi untuk Nabi Muhammad, dia seluruh umat sampai ke kiamat. Itu berarti berlaku benda ni terus menerus sampai ke kiamat. Okey, manakala kandungan isi Quran ni yang kita telah baca tu banyak benda. Ada berkenaan dengan akidah, iaitu keimanan kita, tauhid kita ataupun usuluddin kita, tentang keesaan Allah, kehebatan Allah, asma dan sifat dia macam mana. Lepas tu dia ada tentang syariat, itu hukum yang perlu kita buat. Benda ni macam mana, benda tu macam mana, perjalanan, sepanjang perjalanan hidup kita itu dah dipanggil syariat. Nak pakai cincin macam mana, nak pakai baju macam mana, nak buang macam mana, nak ambil macam mana, nak nikah kahwin, itu syariat. Segala hukum yang terdiri pada umumnya ada 5 hukum. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Okay. Terus ada juga dalam Quran tu tentang akhlak ataupun adab kita, tata cara, etika dan estetika. Etika ni adab, estetika ni adalah kecantikan benda kita. Dia ada beza dua tu. Okey. Contoh etika kita baca Quran, estetika dengan keindahan, dengan takjubnya, dengan pakaiannya, dengan menghadap kiblatnya, itu estetika. Ataupun kita gantung gambar. Gantung itu gambar pada tempat dia, itu etika. Tapi estetika, gantung dia betul, dia kena pada tempat dia dan sebagainya, itu estetika. Okey, ada tentang berita gaib yang tak diberitakan sebelum ni. Kalau Allah tak cerita, Nabi Muhammad tak cerita, kita tak tahu berita gaib ni. Kita hanya sekadar meneka-neka. Tapi dalam Quran memang ketepatan. Contoh dia sebut tentang air mani yang terpancar. Mim mani yumna, terpancar. Okey. Dan dia adalah nuqtah, dia panggil alaqah. Alaqah dalam bahasa Arab masa tu tak tahu apa pun. Tetapi setelah dikaji-kaji oleh bahagian bahasa, alaqah adalah sejenis yang tergantung. Tergantung, artinya macam pacat kat betis kita, kuman kat sini, tai lalat kat sini, dia tergantung. Jadi setelah dikaji-kaji oleh saintis, rupanya betul, air mani itu adalah apabila memasuk saluran tiub ovari perempuan, dia akan tergantung. Dia duduk bergantung. Setelah dia berenang-renang sebagainya, menewaskan beribu-ribu juta yang lain, satu saja yang tergantung. Dan itulah kita sekarang ni. Itulah kita sekarang ni. Rupanya alaqah tu betul. Dia duduk bergantung.
Jadi betul lah mukjizat. Sedangkan Nabi bukan yang pakar sains, bukan pakar bahasa, tetapi ini nak betulkan tentang Allah tu memang pakar mencipta. Dia sebut sebelum ada kajian-kajian saintis. Okey, terus berita gaib itu lepas tu ada kisah silam sejarah bermula dengan Nabi Adam. Okey, lepas tu dengan alam malaikat, alam iblis, alam jin, alam malaikat, semua ni semua dah ada, surga neraka. Lepas tu tentang ilmu pengetahuan, semua ada ilmu bab ni. Dalam Quran tidak ada tak tersentuh pasal ilmu apa saja. Okey, pasal astronomi yang kita memang tak terjangkau pun dah ada. Disebut tentang cakrawala ada, perbintangan ada, geografi, sains, fizik, matematik, apa lagi sebutlah. Bahasa apa, semua ada dalam. Cumanya kita tak terjangkau, tak tergali je. Yang kita tahu ilmu matematik, tolak campur kali bagi, sebenarnya banyak lagi. Okey. Terus adanya tentang keselamatan hidup kita ni sama ada di dunia, di akhirat. Contoh keselamatan hidup tentang makanan berzat, bergizi, berkarbon, berkarbohidrat, berkarbonat, semua tu ada, semua dia sebut. Satu-satu ciri-cirinya. Contohnya buah kurma. Buah kurma tu adalah makanan yang terbaik di dunia, tak boleh nak bandingkan dengan apa-apa. Sampai astronot pergi ke bulan pun, pergi ke orbit pun, dia bawa juga buah kurma. Sebab buah lain, makanan lain, walaupun hebat dicipta, tidak sama kandungan dia. Tak sama kandungan dia. Tak sama dengan keluaran dia tu, tenaga dan sebagainya. Tak sama. Begitulah air Zam-Zam. Disebut dalam Quran, disebut dalam hadis kemuliaannya, maka ramai walaupun astronot tu kafir, bawa juga air Zam-Zam. Rupanya dalam kekafiran dia percaya tentang Tuhan. Sama dengan Yahudi. Yahudi tak percaya pada Islam, tetapi ada bab dia percaya. Contohnya pokok rokok. Dia sendiri yang menanam pokok rokok. Pokok rokok ni dia akan melindungi orang Yahudi. Dia menyembunyikan orang Yahudi dan dia yang menanam. Berarti dalam kekafiran dia percaya tentang Islam. Okay, banyak lagi kalau saya sebut pasal Nabi Isa macam tu lah. Sampai dia tak mau jawab tentang Nabi Isa ni, dia mempertuhankan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa mengatakan, saya juga manusia dan saya menyembah Tuhan yang satu. Artinya dia bukan Tuhan. Tetapi bagi orang kafir, dia mengatakan Trinity, Trinitas kan, 3 dalam 1, Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan. Jadi Nabi Isa itu dipertuhankan, sebenarnya bukan Tuhan. Okey. Okey. Dalam Quran juga secara umumnya mengandungi satu naskah Quran tu yang kita pegang sekarang tu ada 30 juzuk, bermula daripada surah Al-Fatihah dan berakhir pada surah An-Nas. Terdiri daripada 114 surah, ada yang panjang, ada pendek. Okey, yang paling panjang surah Al-Baqarah. Okey, yang paling pendek surah Inna A'tayna tu kan. Dia terdiri daripada 6,236 ayat. Ayat dia tu yang panjang-panjang tu daripada awal sampai ke bulatan tu, itu 6,236 ayat. Dulu orang kata 6,636 ayat. Tak betul itu. Yang betulnya 6,236. Okey. Dan kalimah dia, satu kalimah ni terdiri daripada 77,439 kalimah. Ada. Dan huruf dia yang berulang 32,1180. Itu kalimah dia yang berulang. Contohnya huruf waw, katakan ada berapa? Ada berapa ratus ribu. Huruf mim ada ratus ribu. Dia semua ulama ni telah kira. Walaupun masa tu dia tidak ada lagi kalkulator, dia boleh kira dengan otak dia saja. Dia boleh kira. Dan bila sampai saintis sekarang kira dengan komputer, memang tepat apa yang dikira oleh ulama-ulama dahulu. Hebatnya dia. Dia ingat satu persatu. Okey. Itulah dia panggil mukjizat Quran. Maksud mukjizat Quran adalah melemahkan yang lain. Itu mukjizat. Tak boleh tertanding. Nak boleh banding tak boleh, nak tanding apa, nak sama pun tak boleh. Jadi itulah hebatnya Al-Quran. Okey. Surah yang agung adalah surah Al-Fatihah. Sebab tu 7 ayat ni diulang-ulang. Itu surah agung. Ayat yang agung ayat Al-Kursi. Ayat Kursi itu apa saja cita-cita kita, hajat kita, jangan tinggalkan 2 ayat ni. Okey. Untuk mendapatkan pertama Al-Fatihah, ulanglah berapa kali apa, dan surah Al-Kursi. Untuk menyingkirkan sama ada kita nak buat ubat ke apa ke, nak menyingkirkan, nak menyah dari kita, baca 3 ayat terakhir. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Yang ni segala penyakit batin kita boleh keluarkan. Berarti kalau kita gabung dua tu, nak dengan tak nak, maka kita akan dapat semua. Yang kita nak, kita baca Fatihah dengan Al-Kursi, terniatkan apa yang kita nak, dan apa yang kita tak nak, kita baca 3 ayat tadi yang terakhir, 3 surah terakhir tadi.
Okey, itu yang kita tak nak. Okey, begitulah yang Nabi amalkan. Terutama sekali masa nak tidur. Masa nak tidur Nabi baca 5 tadi. 2 dia minta supaya perlindungan pada dia daripada apa saja, supaya kemenangan, supaya menambah iman. Okey, 3 tu minta jauhkan, sama ada sihir, sangkau, apa lagi? Penyakit-penyakit zahir dan batin. Okey. Ada lagi. Ini tentang amalan Quran. Al-Quran tu hujjatul laka au alaika. Ini masalahnya. Al-Quran tu, Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ni serampang 2 mata. Satu, dia akan berhujjah bagi kita ataupun dia berhujjah ke atas kita. Kita tak faham bahasa Malaysia apa bagi kita ke atas kita tu. Tapi kena rincikan lagi. Sebenarnya hujjatul laka, Al-Quran tu sebenarnya pembela bagi kita. Bila kita mati besok, bila ditutup dengan kain kafan, maka Al-Quran ni akan berbentuk sesuatu yang kita tahu nak bentuk macam mana. Sama ada berbentuk lembaga ke, buku ke, helaian ke, pensil, kita tak tahu. Tetapi hadis tu mengatakan dia akan berada di antara dada kita dengan kain kafan kita. Lapisan kain kafan kita bagi lelaki 3, bagi perempuan ada 5. Dia berada di antara tu. Lapisan yang pertama tu, bawah kita ni, dengan dada kita. Maka dia ini apabila 3 kaki saja ditimbus dalam kubur, maka dialah satu-satunya pembela kita. Sedekah kita tak datang bela, dia datang semua, tapi dihalau oleh malaikat. Sedekah kita, apa lagi, ibadat kita, semua lain, malaikat akan halau. Malaikat muka nanti akan halau, pergi. Tetapi yang ni, dia duduk dengan kita. Dia yang membela kita, dia yang menjawab soalan muka nanti. 4 soalan bocor tu, man rabbuka wa man nabiyuka tu, dia yang jawab kalau kita jaga Quran. Okey, tetapi ingat ada satu lagi katanya, Al-Quran tu hujjatul laka au alaika, tetapi dia juga yang apa dia cakap tadi pembela, sekarang ni dia yang kata kalau mahkamah tu peguam bela dengan puan apa? Dakwa. Dia yang dakwa kita. Dia yang dakwa kita. Engkau lah yang tak jaga aku. Engkau lah yang macam tak ikut hukum aku. Engkau lah. Dia akan sebut satu persatu. Yang lain semua lagi lah. Satu saja amalan kita ni yang membela kita ataupun yang mendakwa kita. Jadi dia bela kita itu kenapa? Sebab kita jaga dia, kita jaga Quran, kita jaga bacaan, kita jaga tajwid, kita jaga hukum, kita jaga amalan, kita jaga dia. Yang dakwa kita kenapa? Sebab tadilah sebaliknya tu, tak jaga Quran, tak baca Quran, tak belajar Quran, menghina Quran, apa lagi? Tak ikut hukum Quran dan sebagainya. Maka dia akan celaka ni. Tolonglah Tuhan, paklah dia ni. Bayangkan. Jadi ada 2 serampang. Jadi hati-hati. Quran tu hujjatun laka, berhujjah bagi kita, au alaika, ataupun dia dakwa kita balik. Sama ada dibela ataupun dakwa. Okey, satu lagi adalah ancaman daripada Quran, man kafara bil Quran, sama ada satu ayat ataupun man kafara minal Quran au ayat bi ayatin faqad kafara bihi kulli. Siapa yang kafir, kufur, tak ikut satu huruf saja daripada Al-Quran, ataupun satu kalimat daripada Al-Quran, ataupun satu ayat daripada Al-Quran, ataupun satu hukum daripada Al-Quran, maka dia dikira kafir kulli, kafir kesemuanya. Itu bahaya tu Quran ni. Satu huruf je kita tak percaya. Contoh alif lam mim, kita tak percaya pasal alif. Alif ni tak ni orang buat ikut. Kita rasa ragu. Maka kita sebenarnya telah kafir ataupun kufur kepada seluruh Al-Quran. Itu bahaya. Jadi kita percaya bulat-bulat segala hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi belajarlah tentang Al-Quran. Dan saya yakin kita semua sini belajar sampai khatam dah dalam masalah ni. Cuma saya hanya sebut saja secara ringkas. Okey, mungkin ada soalan sikit-sikit sebelum kita mulakan. Kalau ada soalan. Dan di akhir nanti saya akan baca doa yang panjang sedikitlah sebab kita nak puas hati. Alam buat majlis ni biar puas hati. Okey, jadi saya baca doa panjang dan saya terjemahkan satu persatu. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita teruskan pada bacaan Quran lah. Ya. Okey. Nak tanya, nak keluar. Okey, yang mana boleh? Tak ada Okey, kalau tak ada Quran masing-masing kan? Ada. Tak ada yang tak bawa Quran itu. Ada tak bawa. Okey, tak ada. Betul lah. Kenapa ada kata saya ada? Ada saya ada.